inovasi di sekolah saya ialah pencapaian murid dalam mata pelajaran bahasa Melayu masih rendah untuk tahap 2. Ini dapat dilihat melalui data UASA Bahasa Melayu TV1 dan TV2 pada tahun 2022, yaitu sebanyak 46.34%, 19 daripada 41 orang murid tahap 2. Rasional untuk program ini adalah untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid. Objektif program ini adalah pengurangan 20%, iaitu 4 orang murid yang mencapai TV1 dan TV2 dalam kuasa bahasa Melayu untuk murid-murid tahap 2, dan peningkatan 20%, iaitu 4 orang murid yang mencapai TV3 dan ke atas dalam kuasa bahasa Melayu untuk murid-murid tahap 2. Saya telah menggunakan PDCA, iaitu Plan, Do, Check, Act untuk menjalankan program inovasi saya. Plan atau dikenali sebagai strategi perancangan yang dijalankan dari bulan Mac hingga Mei. Dalam tempoh ini, saya telah membuat analisis data dan pembentukan jawatan kuasa. Selain itu, mesyuarat AJK kerja dengan guru-guru dan taklimat pelaksanaan program telah dijalankan. Di samping itu, penyediaan lokasi program dan penetapan kumpulan murid fokus secara berbeza telah dibuat. Saya juga telah membuat analisis SWOT dan analisis data kuasa bahasa Melayu. Di samping itu, program sisipan telah dirancang seperti program Anak Emas, program PM Kawanku, program Award a Day, program Bimbingan Berfokus, dan program Go Excel. Seterusnya, merupakan strategi pelaksanaan, yaitu Do, yang dijalankan dari bulan Jun hingga Ogos. Dalam tempoh ini, saya telah menjalankan program berdasarkan jadual pelaksanaan, yaitu OPPM Tactical. Rakan-rakan sekelas merupakan audien. Mereka memberi galakan dan dorongan kepada murid yang berhujah di atas pentas, manakala guru-guru memberi bimbingan secara berfokus kepada murid yang terlibat. Seterusnya merupakan strategi pemantauan, yaitu Check, yang dijalankan dari bulan September hingga Oktober. Dalam tempoh ini, impak program penambahbaikan, rumusan dan refleksi program telah dikenal pasti. Guru memberi sijil dan hadiah kepada murid-murid yang berjaya. Sementara itu, pameran gambar aktiviti sebagai pengiktirafan kepada murid-murid yang terlibat. Akhir sekali, merupakan strategi penambahbaikan, yaitu ACT, yang dijalankan dari bulan November hingga Desember. Dalam tempoh ini, maklum lepas dan tindakan susulan telah diambil. Pendokumentasian telah dibuat dengan menulis laporan satu muka surat dan mengumpul suara murid dengan menggunakan Google Form. Ini merupakan mekanisme pemantauan saya, yaitu penyediaan OPPM Tactical. Dalam OPPM, objektif, tugas utama, tarikh sasaran, kos, kriteria kejayaan, status pencapaian, dan pihak yang bertanggung jawab telah ditulis dengan jelas sekali. Mekanisme yang kedua adalah laporan satu muka surat. Dalam laporan, nama program, objektif, tarikh, masa, tempat, cabaran, dan cadangan penambahbaikan telah ditulis untuk dijadikan rujukan sekolah. Ini merupakan laporan untuk bulan Jun, Julai, Ogos, dan September. Seterusnya, marilah kita melihat gambar-gambar untuk program inovasi ini. Program gambar yang pertama adalah gambar perancangan, yaitu mesyuarat AJK kerja dengan guru-guru dan proses membuat lokasi untuk berhujah. Kedua, gambar untuk pelaksanaan. Murid berhujah di atas pentas, manakala murid-murid yang lain sebagai penonton. Gambar pemantauan dan penambahbaikan. Ini merupakan tindakan susulan yang telah dijalankan, yaitu pameran hijau dan pengauditan sekolah hijau. Gambar program sisipan, program Anak Emas. Seorang
dihadapi oleh mereka dalam bahasa Melayu. Program BN Kawanku, guru membimbing anak murid untuk membaca dan mengenal frasa bahasa Melayu. Program ketiga, program Go Excel. Murid-murid membaca sebuah karangan, manakala guru membimbing anak mereka untuk menghayati karangan yang telah dibaca oleh mereka. Program A Word a Day. Murid-murid tahap 2 dibahagikan dalam kumpulan. Mereka membaca dan mempelajari satu patah perkataan bahasa Melayu. Sesi soal jawab akan dijalankan selepas sesi pembacaan. Program bimbingan berfokus. Murid-murid tahap 2 dibahagikan dalam kumpulan yang kecil mengikut tahap penguasaan bahasa Melayu, diberi bimbingan dan latihan secara berfokus kepada masalah utama mereka. Kami menghadapi cabaran semasa program Imagine How Far You Can Go dijalankan. Cabarannya ialah murid-murid akan terlupa tentang ideal yang perlu dibentangkan di atas pentas. Program sekolah yang terlalu padat dan murid-murid perlu dibimbing untuk berkomunikasi berpandukan gambar. Apakah cara penyelesaian sekolah? Murid-murid diberikan bimbingan dan penerangan sebelum ideal mereka dibentangkan di atas pentas. Penggunaan setelah masa cuti sekolah supaya tidak mengganggu masa PDP. Rangka yang menggunakan pendidikan terbeza diagihkan kepada murid-murid yang terlibat. Selain itu, kami juga menghadapi cabaran semasa program sisipan dijalankan. Apakah cabarannya? Murid-murid tidak hadir ke sekolah pada 7.15 pagi dan mereka tidak dapat menyertai program secara sempurna. Murid-murid tidak menulis perkataan yang dipaparkan dan murid-murid yang mencapai TV1 dan TV2 dalam bahasa Melayu tidak dapat membuat latihan yang disediakan semasa bimbingan berfokus. Apakah cara penyelesaiannya? Pihak sekolah menggalakkan murid-murid untuk hadir ke sekolah pada 7.15 pagi dengan memberi pujian dan hadiah. Rakan pembimbing ditugaskan untuk memberi bimbingan kepada mereka dan latihan yang disediakan semasa bimbingan berfokus perlu mengikut tahap penguasaan yang berbeza dan berfokus kepada masalah utama mereka. Impak program Imagine How Far You Can Go telah membawa impak yang positif. Impak yang pertama, pengurangan 26% atau 5 orang murid secara keseluruhan melebihi sasaran yang ditetapkan, yaitu pengurangan 20% 4 orang murid yang mencapai TV1 dan TV2 dalam bahasa bahasa Melayu untuk murid-murid tahap 2. Impak yang kedua, peningkatan 26% yaitu 5 orang murid yang mencapai dan secara keseluruhan melebihi sasaran yang ditetapkan, yaitu peningkatan 20% 4 orang murid yang mencapai TV3 dan ke atas dalam kuasa bahasa Melayu untuk murid-murid tahap 2. Kami juga mencapai kejayaan tambahan, yaitu sahutan KPI Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, sifar peralihan dari 50%, 7 daripada 14 orang murid tahun 6 pada tahun 2022 menurun ke 39%, yaitu 7 daripada 18 orang murid tahun 6 pada tahun 2023. Saya juga mengumpul suara murid dengan menggunakan Google Form. Didapati sebanyak 67% murid yang sangat berminat dengan program ini. 22% murid yang berminat dengan program ini dan hanya 11% murid yang tidak berminat dengan program ini. 7 teras utama KPM dalam sistem pendidikan negara. Teras yang kedua, karama insaniah, yaitu pembentukan adab, akhlak, serta integriti. Semua guru menjalankan program inovasi dengan penuh semangat kepimpinan insaniah. Mereka menggunakan pujian apabila murid-murid berjaya dan memberi dorongan dan galakan kepada mereka yang menghadapi masalah. Program sisipan seperti program Anak Emas yang dijalankan di sekolah mencerminkan keprihatinan guru-guru terhadap keperluan anak murid dalam pelajaran mereka dan menyantuni jiwa mereka selaras dengan hasrat
pencapaian karamah insaniah. Teras yang keempat, keciciran pendidikan, terutama dalam masalah literasi dan rapatkan jurang pendidikan negara. Impak program inovasi ini selaras dengan hasrat aspirasi KPM seperti di atas. Program inovasi memberi peluang kepada anak murid untuk memberi pendapat dan berhujah di atas pentas dengan menggunakan bahasa Melayu. Ini memperkasakan literasi mereka. Selain itu, program inovasi mengupayakan murid-murid untuk menguasai bahasa Melayu yang merupakan bahasa merentasi kurikulum. Ini merapatkan jurang pendidikan dalam kalangan murid dan memastikan tiada keciciran pendidikan untuk golongan yang kurang penguasaan bahasa. Tonggak, konsep 6 tonggak dalam konsep Malaysia Madani. Tonggak yang kelima, N, yang membawa maksud keyakinan. Keyakinan anak murid untuk menghadapi cabaran semasa pembelajaran di pendidikan tinggi dan sekolah menengah kelak hari. Keyakinan anak murid untuk menguasai kemahiran komunikasi berkesan. Impak program inovasi ini selaras dengan konsep Malaysia Madani seperti di atas. Program inovasi memupuk keyakinan anak murid dalam diri mereka untuk bertutur dan menulis dalam bahasa Melayu. Interpersonal, sentuhan insan seperti keprihatinan, kasih sayang, belas kasihan oleh para pendidik, menjadi pembuka minda kepada anak-anak murid untuk demi kepentingan pendidikan seumur hidup dan kesejahteraan hidup mereka. Ini dapat melahirkan generasi muda yang seimbang dan mampu menghadapi cabaran dalam era globalisasi yang memerlukan soft skill selain daripada ilmu pengetahuan. Pihak sekolah berusaha untuk menambah baik program inovasi ini. Cadangan penambahbaikan yang pertama, program diperluas ke tahap 1. Cadangan kedua, program diperluas merentasi kurikulum untuk mata pelajaran bahasa yang lain. Cadangan ketiga, masa yang lebih lama digunakan untuk aktiviti yang dijalankan. Perkongsian pintar telah dijalankan seperti yang berikut. Penanda aras antara sekolah satelit kohort 2.0 pada 9 Februari 2023. Program jalinan dan jaringan dengan SK Perempuan Metodis pada 15 Jun 2023. Perkongsian amalan terbaik sekolah satelit pada 6 September 2023 di IPG Campus Pulau Pinang, Anugerah Perak. Convention Aspirasi Pendidikan Pulau Pinang 2024, saringan peringkat negeri di PPD Barat Daya pada 19 Oktober 2023. Rerai Convention Aspirasi Pendidikan Pulau Pinang 2024 pada 24 Oktober 2023 di Institut Perindustrian Latihan Kepala Batas tempat ke-6, dan Kolokium Amalan Terbaik Permata Novis 2.0 pada 31 Oktober 2023 di SMK Lelaki Metodis, Anugerah Emas dan Pembentang Terbaik. Rumusan untuk program inovasi saya, Imagine How Far You Can Go, telah menunjukkan peningkatan 26%, iaitu 5 orang murid yang mencapai TP3 dan ke atas, dan telah memberikan impak yang positif dalam peningkatan penguasaan bahasa Melayu dengan program sisipan yang dijalankan secara berterusan di sekolah. Perkongsian pintar, aktiviti kunjung bantu dan penanda aras juga akan diteruskan untuk pemantapan program yang memanfaatkan kedua-dua pihak yang terlibat demi peningkatan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid. Sekian sahaja pembintangan saya pada hari. Sekian, terima kasih.